fatwa lah. Baik, kita dah baca belum fatwa berkaitan dengan pandangan Islam tentang tarikat sufi? Dah baca belum kat sini fatwa ni? Saya tak tanda lah, tak tanda. Pandangan agama tentang tarikat sufi dah baca belum? Angguk ke hiling ke? Belum? Ke dah? Belum Belum. Okey. Sebab saya tak tanda. Baik, saya baca fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Atiyah Saqar ya. Fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Atiyah Saqar, Ketua Lajnah Fatwa Universiti Azhar Mesir. Saya jumpa nakahkanlah masa kita suntuk ni. Kita akan berhenti masuk isyak, terus berhenti Kita akan berhenti sebelum masuk isyak, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, isu berkaitan dengan tarikat sufi ni jadi kontroversi disebabkan ada pihak yang ekstrim ke haluan kanan, ke haluan kiri. Ya, ada pihak yang ekstrim dengan tarikat sufi. Konon-konon dialah orang yang hak paling baik sekali. Masuk tarikat orang lain tak betul. Ada juga tarikat yang menyeleweng macam tu, menganggap mereka suci berbanding orang lain. Satu. Yang kedua pula, pihak yang kedua ekstrim, anti tarikat, sebut tarikat sesat, syirik, bid'ah. Ada juga. Ni golongan yang kedua, golongan Wahabi lah. Semua tarikat dianggap sebagai sesat. Tengok ahli tarikat Habaib contohlah. Habib contoh. Orang kawan tu biar ziarah kubur je, kuburiun, penyembah kubur. Ambil gambar kawan tu, ulama besar. Kuburiun, penyembah kubur. Masya-Allah. Ulama besar dituduh sebagai penyembah kubur. Kalau dia tak sembah kubur, tak. Bila tuduh dia sembah kubur, makna menuduh dia kafir. Sembah kubur, kafir, syirik dah. Syirik ni akan kena kepada si penuduh. Hari ni sewenang-wenang saya tengok. Syekh contoh Syekh Ali Jufri. Ini antara ulama besar. Saya pernah tengok gambar dia, ditulis oleh Wahabi, kuburiun, penyembah kubur. Semata-mata kawan tu pergi ziarah kubur, angkat tangan berdoa. Bukan minta dengan mayat tu, bukan, berdoa kepada Allah. Ni ada golongan yang kedua yang ekstrim kepada tarikat, lalu dianggap semua tarikat sesat belaka. Ni masalah tuan-tuan. Ada seorang penceramah dalam YouTube mengatakan tarikat tasawuf, bukan tarikat tasawuf. Tasawuf ni air longkang. Ayat cak siapa panggil? Orang utara sebut apa? Air longkang, masya-Allah. Tuan-tuan, masa kita suntuk saya cuba merekahkan poin-poin penting saja. Yang pertama, fatwa Syekh Atiyah Saqar ni disebut berkaitan isu ni tuan-tuan. Ulama telah menulis banyak kitab tentang tarikat sufi ni. Ulama telah menulis banyak kitab berkaitan dengan tajuk ini. Antara kitab yang awal-awal yang terkemuka, kitab yang berjudul Tabaqatus Sufiyah, karangan Abu Abdurrahman As-Sulami, meninggal dunia di An-Naisaburi tahun 412 Hijrah. Lama dah, 412 Hijrah, lebih 1000 tahun lebih. Isu tasawuf ni tuan-tuan bukan isu baru. Ulama Islam telah tulis kitab lah bab tasawuf ni. Antara kitab yang masyhur lagi, Ar-Risalah Qushairiyah, ditulis fi ilmi tasawuf, ditulis oleh Abu Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, meninggal dunia tahun 465 Hijrah. Lama dah. Ulama-ulama besar yang menulis tentang ilmu tasawuf ni. Baik, kemudian ulama membincangkan tasawuf ni berasal daripada mana? Ada yang mengatakan tasawuf ini berasal daripada perkataan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni orang yang tinggal di Belanda Nabi. Antara contoh Abu Hurairah, sahabat Nabi, tinggal di Belanda Masjid Nabi. Duduk dia ni tak bekerja, duduk berzikir, belajar ilmu, gelandangan lah, tapi bukan gelandangan hak macam hari ni. Duduk belajar dan berzikir. Ahli Suffah. Ada ulama mengatakan tasawuf ni berasal daripada perkataan ahli Suffah lah, Suffah tu. Ada ulama yang mengatakan tasawuf ni berasal daripada perkataan as-safa yang bermaksud suci. Ahli tasawuf bermaksud orang yang cuba menyucikan diri. Dan pendapat Imam Al-Qushairi, dia kata tasawuf ni gelaran kepada golongan yang berusaha untuk menyucikan diri dia, berusaha untuk menyucikan, membersihkan diri daripada penyakit-penyakit hati. Ini tiga pandangan ulama. Baik. Kemudian kata Syekh Atiyah Saqar, Imam Al-Qushairi dia menyebut membincangkan tentang asal
golongan tarikat ni, di golongan tasawuf ya, di mana kata dia umat Islam pada zaman Nabi SAW tidak menggelarkan ataupun menamakan apa-apa nama kumpulan. Zaman Nabi, masa lepas Nabi wafat, selepas kewafatan Nabi, tidak timbul gelaran-gelaran tertentu, ahli tasawuf ke, ahli tarikat ke, ahli sunnah wal jamaah ke, tak timbul. Kerana kata Al-Qushairi ni, ia kerana gelaran yang hebat masa tu tak lain tak bukan sohbatu Rasulillah, sahabat Nabi. Lepas Nabi wafat, siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni gelaran tertinggi, paling hebat. Nabi pun sebut khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun aku. Sahabat Nabi pun sahabat. Summal ladzina yalunhum, kemudian kurun yang berikutnya tabi'in. Summal ladzina yalunhum, kemudian berikutnya tabi'in. 3 kurun yang hebat diakui oleh Nabi. Maka zaman sahabat tak ada penjenamaan gelaran-gelaran, tak ada. Kumpulan ahli sunnah ke, kumpulan ahli tasawuf, tak ada. Pasal gelaran sahabat gelaran yang istimewa dan paling tinggi. Faham tak? Zaman yang kedua, zaman tabi'in orang yang bertemu sahabat tak sempat jumpa Nabi. Generasi yang kedua pun tak ada lagi gelaran, pasal tabi'in pun dah hebat dah. Nama tabi'in hebat, tak memerlukan gelar yang lain. Kurun yang ketiga tabi'in, pengikut kepada tabi'in pun hebat, pasal Nabi sebut sendiri 3 golongan, 3 kurun hebat. Tak timbul lagi gelaran-gelaran. Lepas kurun yang ketiga masuk kurun yang keempat ni, baru timbul gelaran-gelaran. Timbullah orang yang kuat beribadah, ahlul ubad yang panggil ubad, orang yang kuat beribadah, zuhad, orang yang zuhud, ahli tasawuf ni, ahli tasawuf, ahli sunnah wal jamaah. Timbul masa tu baru timbul ahli sunnah wal jamaah dan lain-lainnya. Bukan tak ada ahli sunnah, Nabi pun ahli sunnah lah, tapi penjenamaan gelaran tu baru timbul, tak timbul zaman Nabi. Baik, kata Syekh lagi, Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ulama besar dalam mazhab Syafi'i ni. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni ulama besar. Dia ada kitab fiqh dia, Fathul Wahhab. Saya pernah menziarah makam dia di Mesir. Di Mesir makam dia tak jauh daripada makam Imam Syafi'i. Makam Tuk Guru Imam Syafi'i Waqi' dan makam dia Zakaria Al-Ansari. Di Mesir juga ada makam Luqman Hakim yang kita tuan-tuan baca Quran kan, surah Luqman, tu Luqman Hakim tu makamnya ada di Mesir. Tuan-tuan ada duit pergi umrah, ya, transit di Mesir, banyak kesan-kesan sejarah di situ. Baik, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dia menulis satu kitab dia syarah kepada kitab Risalah Qushairi. Dia mensyarahkan kitab Risalah Qushairi, di mana dalam kitab dia mendefinisikan tasawuf. Apa dia tasawuf? Yang seorang ustaz kata tasawuf ni air longkang, Ustaz Wahabi. Tasawuf air longkang kata. Tuan-tuan dengar apa yang disebut oleh ulama besar Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya syarah kepada Risalah Qushairi. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, dia sebut anna tasawufa ilmun tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufus wa tasfiyatul akhlaq wa ta'mirul zahiri wal batin linai sa'adatil abadiyah. Kata dia, ilmu tasawuf ialah ilmu yang dapat mengenali hal ehwal, cara-cara penyucian jiwa dan pembersihan akhlak. Ilmu tasawuf ni ilmu cara nak menyucikan hati kita. Hati kita ni penyakit, tuan-tuan. Ujub, riak, sombong, bongkak, macam-macam penyakit. Ilmu yang bertujuan untuk mempelajari cara-cara menyucikan hati ni nama ilmu tasawuf. Ilmu yang kita belajar untuk tahu cara-cara menyucikan hati, menyucikan jiwa, membaiki akhlak, memakmurkan zahir dan batin kita ni ikut kehendak Allah Ta'ala supaya mendapat redha Allah dan mencapai kebahagiaan abadi akhirat. Itu nama ilmu tasawuf. Mari Wahabi air longkang kau mana? Tak sepakai, tuan-tuan, pakai ulama besar ni. Jadi ilmu tasawuf Imam Al-Ghazali sebut termasuk 3 ilmu yang menjadi fardu ain. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. 3 ilmu fardu ain, tuan-tuan. Kenapa fardu ain, tuan-tuan? Sebab setiap orang ada penyakit hati, kecuali orang yang suci hati tak penyakit, maka tak wajib dia belajar ilmu tasawuf. Ada sini orang hak suci hati, cuba kat tangan nak tengok.
ada akak jangan tengok orang hak suci hati, dia tak payah belajar dah tasawuf, dia dah suci je dah. Tak ada tuan-tuan, kita banyak penyakit belaka. Tuan-tuan ustaz cakap pun ada penyakit juga. Nah, sikit banyak ada riak, ujub, sombong, takabur. Bila ada penyakit hati ni tuan-tuan, penyakit inilah yang menyebabkan kita akan dihumban ke alam api neraka. Itu sebab Nabi sebut la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr atau kama qala. Hadis sahih. Tidak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji yang kecil sahaja sifat sombong takabur. Bila ada sekecil saja sifat sombong takabur hati ni, tak masuk syurga. Tak masuk macam mana ustaz? Ia kena tahan transit dalam neraka. Dan selama-lamanya tak akan dibakar dalam neraka sampailah dosa-dosa ni hilang. Kalau akidahnya masih utuh, belum lagi gugur, ada harapan ke syurga. Tapi kalau akidahnya telah batal, selama-lamanya neraka. Maka kata ulama, penyakit hati inilah yang menyebabkan kita masuk neraka. Dengan sebab itu membersihkan penyakit ini awal-awal ni supaya selamat daripada neraka, suatu kewajiban. Dan ilmu yang berkaitan dengan penyucian hati ni namanya ilmu tasawuf. Faham tak? Baik tuan-tuan, kemudian kata Syekh lagi, ulama telah membincang panjang wa turuqus sufiyah hiya madaris laha manahijus khassah fi suluk indamma ila ba'dha aidan manahij fikri wal i'tiqad. Baik, kata Syekh, ini tadi definisi tasawuf. Mana kalau tarekat sufi ni apa benda? Tarekat sufi perkara yang luar, yang asing. Ilmu tasawuf benda lain, tarekat benda lain. Tuan-tuan kena faham, jangan samakan. Ilmu tasawuf ilmu yang wajib kita belajar. Adapun tarekat tak wajib masuk. Tarekat ini ialah madaris sekolah. Sekolah yang mempunyai metodologi tersendiri, manhaj tersendiri yang bertujuan untuk mendidik ahlinya supaya menyucikan hati. Kadang-kadang ke sekolah madrasah ni kadang-kadang bercampur dengan manhaj pemikiran dan juga akidah. Jadi tarekat-tarekat ni tuan-tuan, sekolah untuk kita menyucikan diri. Kalau kita, setengah orang dia nak menyucikan diri, dia masuk tarekat, silakanlah, tak ada masalah, asalkan tarekat yang betul. Jangan masuk juga hak mengarut pula, yang menyeleweng, lagi jauh daripada jalan Allah, tak boleh. Kalau tarekat betul, tak ada masalah. Sebab tarekat ni jalan sekolah untuk belajar cara-cara menyucikan diri. Tapi ingat, yang wajib belajar ilmu tasawuf, bukan tarekat. Tarekat ni sekolah untuk yang belajar. Sekarang tuan belajar di masjid, ada ustaz mengajar bab tasawuf contoh. Kitab apa namanya, perisai bagi kitab apa tu? Akhlak lah. Kitab tasawuf. 5 minit lagi. 5 minit lagi. Baik. Tuan-tuan belajar kitab tasawuf. Kitab Ihya Ulumuddin contoh, Mau'izah Islam Mukminin contoh, dan lain-lain. Semua tu termasuk ilmu tasawuf yang tu kita belajar. Sekolah lah tu. Cuma sekolah secara tak formal. Ada orang secara formal khusus. Itu beza dia. Faham tak? Baik. Kata Syekh, ulama pembicaraan berkaitan dengan tarekat ni panjang lebar. Ada yang menyokong, ada yang apa namanya mengkritik. Apa pun kata Syekh, ia berpandu kepada untuk menghukum tarekat betul tak betul, lihat kepada beberapa paksi, beberapa apa namanya kayu ukur. Syekh menyatakan beberapa ayat Al-Quran sebagai yang menjadi kayu ukur untuk mengukur tarekat ni. Yang pertama sekali ayat Al-Quran, ala in awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tak takut dan mereka tak akan berduka cita. Allazina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Tarekat tasawuf ni ilmu untuk menyucikan diri sampai ke makam, tak ada, berhasil menjadikan dia orang yang wali Allah. Siapa wali Allah ni? Orang yang beriman dan bertakwa. Ni wali Allah ni, orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Bukan sebut wali orang boleh terbang ustaz, berjalan atas air. Terbang tu burung, jalan atas air tu labah-labah. Wali-wali orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, tu wali tu. Cuma kadang-kadang Allah beri karamah kepada dia.
Jadi karamah tak boleh dipertikaikan. Ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah kurniakan karamah tertentu kepada wali-wali tertentu. Ada, tak boleh dipertikaikan sabit daripada Quran dan hadis dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma wali ni orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Ilmu tasawuf ni ilmu menyucikan diri supaya sampai ke maqam ni. Satu. Yang kedua, ayat Quran, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah dia jalanku yang benar, jalan Al-Quran yang benar, yang lurus, hendaklah kamu ikuti. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain, pasti kamu akan bercerai-berai daripada jalannya ini. Baik, berdasarkan ayat ni, mana-mana tarikat ke apa sekalipun mesti ikut jalan yang Nabi bawa. Kalau ada hari tarikat yang konon-konon tak ikut jalan Nabi, itu bukan tarikat sufi, itu tarikat syaitan. Ada tak ada? Ada kan? Kami ahli tarikat, hakikat kami tak pakai fiqh ni. Ini ilmu kulit. Ini ilmu syariat ni ilmu kulit, kami ilmu hakikat. Ni confirm ahli syaitan. Faham tak? Sesat dan menyesatkan. Nabi lah yang bawa akidah, Nabi lah yang bawa syariat, Nabi lah orang hak paling sufi sekali. Nabi. Kalau kita ambil jalan lain daripada Nabi, confirm sesat. Faham tak? Pasal ada orang membezakan antara syariat dengan hakikat. Syariat lain, hakikat lain. Kalau macam tu Nabi bawa hak mana? Kamu ikut hak Nabi ke hak mana? Faham tak? Tak boleh tuan-tuan. Nabi orang hak paling takwa sekali. Pernah satu hari 3 orang pemuda pergi rumah Nabi, tanya Aisyah tentang ibadah Nabi. Aisyah cerita bergambian. Kata 3 orang, kita tak boleh macam tu, kita kena buat lebih. Aku tak nak kahwin seumur hidup, nak ibadah aja. Aku tak nak tidur, nak qiyamul lail je. Tengah-tengah seban Nabi masuk. Kamu kau yang kata bergambian? Ya Rasulullah. Nabi kata, ana atqakum, aku orang hak paling takwa di kalangan kamu, paling takwa di kalangan kamu. Wa man ghariba an sunnati falaysa minni, siapa-siapa yang membenci sunnah aku bukan daripada aku. Kan nak buat tarikat lebih pada hak Nabi, orang ni tak betul. Semua tu menunjukkan kepalsuan. Nabi orang yang paling takwa, paling sufi, maka ikut cara Nabi, bukan cara lain pada tu. Faham? Syekh Abdul Qadir Jilani satu kali jalan dalam satu sirah, satu sejarah sebut pada pasir, panas, tiba-tiba awan membayung ni terdengar suara, wahai Abdul Qadir, kamu wali aku. Hari ini aku angkatkan kamu, aku angkatkan makam kamu, aku halalkan kepada kamu perkara yang aku haramkan kepada yang lain. Kan oleh kerana kamu dah jadi wali makam yang tertinggi, hari ini aku halalkan kepadamu perkara yang aku haramkan kepada orang lain. Kata Syekh ni, celaka, setan. Bila ditanya macam mana Syekh tahu tu syaitan? Kerana Nabi Muhammad Allah turunkan syariat kepadanya semenjak dia lahir sampai dia wafat, tak pernah diangkatkan. Faham tak? Jadi tuan-tuan, ukuran dia tarikat yang benar mesti ikut apa yang Nabi bawa, Quran dan Sunnah. Akhir sekali masa seminit lagi, last sekali, akhir sekali kata Syekh, sekiranya tarikat tersebut beriltizam dengan agama, akidahnya, syariatnya dan tasawufnya, maka dia dipuji dan wajib kita sokonnya. Sebaliknya, jika dia menyeleweng daripada agama sama ada akidah, syariat sebagainya, maka dia dicela, wajib kita betulkannya. Jadi mana-mana tarikat yang betul mesti ikut apa yang Nabi bawa. Masa pun dah tamat, 45 dah, insya-Allah masih isyak. Mudah-mudahan tuan-tuan semua mendapat manfaat apa yang baik daripada Allah Taala, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la hawlana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.